Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 ingin menerangkan tajuk mengenai ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik ataupun lebih dikenali sebagai ijarah yang berakhir dengan pemilikan. Ianya adalah serupa dengan jualan insurans, tetapi ia berbeza daripadanya kerana ia terdiri daripada dua kontrak bebas pada masa yang sama, iaitu kontrak pajakan pada permulaan perkara dan peruntukannya adalah peruntukan pajakan sepanjang tempoh kontrak, dan kontrak pemilikan mata pada akhir tempoh itu sebagai hadiah atau jualan pada harga yang murah. Untuk menjadikannya dengan lebih jelas, hal ini bermaksud pajakan yang berakhir dengan pemilikan bermula dengan langkah seperti ingin membeli rumah atau kereta. Sebagai contoh, kita tidak memiliki rumah atau kereta itu. Jadi, bank membeli rumah atau kereta itu dengan mengambil kira kos ditambah keuntungan. Kemudian, bank membayar jumlah tersebut secara tunai sebagai jumlah kos dan meminta pelanggan menandatangani perjanjian mengikut spesifikasi yang telah dipersetujui. Adalah perlu diperhatikan bahawa pelanggan belum memiliki aset tersebut kerana dia diwajibkan membayar jumlah tersebut secara insurans dalam tempoh tertentu. Jadi, sepanjang tempoh dia mendapat manfaat daripada rumah atau kereta, kecuali seperti penyewa membayar sewa bulanan dan rumah itu dicagarkan di bank. Dalam kes ini, pelanggan meminta hak penggunaan dan pemilikan hasil penggunaan itu untuk tempoh tertentu sebagai balasan kepada harga yang diketahui yang dia bayar secara berkala sepanjang tempoh penggunaan yang dikehendaki dalam pajakan. Ia juga dipanggil pajakan, iaitu menjual hak penggunaan sambil mengekalkan hak pemilikan. Pembiayaan ini adalah berdasarkan permintaan pelanggan bank untuk mendapatkan aset tetap untuk kegunaan seperti mesin dan peralatan modal yang pelanggan tidak membelinya secara tunai. Kita teruskan dengan dalil bagi tajuk ijarah muntahiyah bitamlik ini. Islam telah menetapkan perjanjian sewa beli ini mestilah ditunaikan dan dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. Ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Sadaqallahu azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian. Daripada surah Al-Maidah ayat pertama. Kemudian Rasulullah juga bersabda yang berbunyi, As-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman wal muslimun ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman. Yang bermaksud, diharuskan perjanjian di antara orang-orang Islam, melainkan perjanjian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan orang Islam itu terikat dengan syarat-syaratnya, melainkan syarat mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Riwayat Imam Tirmizi 1352. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung pengajian kita dalam bahagian jenis-jenis penyewaan. Jadi secara umumnya penyewaan terbagi pada dua jenis. Yang pertama adalah sewa barangan dan yang kedua adalah sewa jaminan. Jadi apakah sewa barangan itu? Sewa barangan adalah sewa yang membabitkan perkhidmatan yang diperolehi daripada barangan tertentu. Maknanya orang yang menyewa barang mendapat perkhidmatan daripada barang yang disewa, bukan daripada manfaat ataupun tenaga orang yang menyewakan barang. Dia mendapat manfaat, dia mendapat perkhidmatan daripada barang yang disewa. Sebagai contoh, Ali berkata kepada Abu, aku sewakan kereta ini kepada kamu dengan harga sekian untuk beberapa hari.
Jadi Abu dan Ali mestilah mengenal pasti bagaimana keadaan kereta yang hendak disewakan tersebut, sama ada orang yang hendak menyewa itu redha ataupun tidak. Jika tidak, cari kereta lain. Okey, baik. Yang kedua adalah sewa jaminan. Jadi sewa jaminan ini adalah sewa yang membabitkan perkhidmatan yang diperolehi melalui jaminan pemilik. Okey, sebagai contoh, penyewa menyewa, yakni mengupah. Istilah menyewa di sini adalah mengupah. Jadi mengupah seseorang untuk menghantarnya ke suatu tempat menggunakan sebuah kereta yang dinyatakan sifat-sifatnya berdasarkan jaminan pemiliknya. Okey, baik. Dalam sewa jaminan, orang yang menyewa tidak mendapat manfaat daripada, tidak mendapat perkhidmatan daripada barang yang disewakan. Maknanya dia tak dapat pun kereta yang disewa tu. Dia bukan sewa kereta, tapi dia mengupah seseorang untuk bawanya ke sekian-sekian tempat lah. Jadi antara contoh lain adalah pengupah menetapkan sesuatu kerja yang perlu dilaksanakan dengan jaminan orang yang diupah. Contohnya membuat binaan atau menjahit pakaian atau sebagainya. Jadi sewaan, yakni upah sewa jaminan ini digunakan oleh pelbagai perkhidmatan pengangkutan pada hari ini. Banyak, sebagai contoh bas, kereta api, apa lagi, teksi dan sebagainya. Banyak lagi pengangkutan awam di Malaysia. Sewa ini merujuk kepada perkhidmatan yang dinyatakan ciri-ciri melalui jaminan pemilik, bukan perkhidmatan yang diperolehi daripada barangan tertentu. Jadi kalau perkhidmatan yang diperolehi daripada barangan tertentu ini, contohnya sewa rumah, sewa kereta untuk beberapa hari, sewa motor, itu perkhidmatan yang diperolehi daripada barangan tertentu. Jadi wallahu ta'ala alam. Hukum ijarah. Hampir semua ulama fiqh sepakat bahawa ijarah disyariatkan dalam Islam. Walaupun terdapat golongan yang tidak menyepakati, di antaranya seperti Abu Bakar Asyam dan Ismail bin Aliyah, berpendapat bahawa ijarah adalah jual beli kemanfaatan yang tidak dapat dipegang, sesuatu yang tidak ada dan tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli. Terdapat juga beberapa potongan ayat daripada ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan hukum ijarah, iaitu seperti Surah At-Talaq, Surah ke-65, ayat 6, dan Surah Al-Qasas, Surah ke-28, ayat 26 dan 27. Terdapat juga hadis yang berkaitan dengan ijarah. Contohnya ialah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan di mana saya menjadi musuh mereka di hari kiamat kelak, dan barang siapa telah menjadi musuhku, maka akan aku kalahkan di hari kiamat besok. Mereka adalah seseorang yang telah berjanji kepadaku hasil jualannya. Mereka adalah seseorang yang telah berjanji kepadaku, kemudian memungkirinya. Seseorang yang telah menjual orang merdeka, kemudian memakan hasil jualannya. Dan seseorang yang telah mempekerjakan pekerja, kemudian mereka memanfaatkan tenaganya, tetapi tidak mereka bayar upahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syarat-syarat ijarah. Syarat saat melakukan akad ijarah ialah syarat ini mestilah disertai oleh akid, zat dan tempat akad. Ketiga-tiga hal ini hendaklah diketahui oleh orang yang akan melakukan akad. Akid hendaklah seorang yang baligh, berakal dan mampu mengatur harta. Dan akad mestilah dilakukan dengan penuh ikhlas dan tiada paksaan daripada mana-mana pihak. Syarat saat pelaksanaan. Syarat barang yang disewakan harus menjadi hak milik penuh pihak yang menyewakan. Jika terdapat masalah berkenaan barang seperti
barang tersebut tidak dimiliki secara penuh oleh pihak yang menyewakan, maka akad tidak dapat dilaksanakan, atau setelah terjadi akad tersebut menjadi batal. Maka sebaiknya sebelum melakukan akad, pihak penyewa mengetahui status kepemilikan barang tersebut dengan jelas. Syarat kelaziman ialah barang tersebut hendaklah terhindar daripada cacat atau mauquf alaih. Yang kedua, barang tidak ada hal yang menyebabkan akad akan menimbulkan kerugian yang baru ataupun mudarat. Syarat yang harus diperhatikan agar terpenuhi akad ijarah. Yang pertama ialah pihak yang menyelenggarakan akad ijarah, baik pihak penyewa atau pihak yang menyewa, hendaklah melakukan kesepakatan atas dasar ikhlas dan redha dan tidak menerima paksaan daripada mana-mana pihak. Yang kedua, tidak diperbolehkan ada unsur penipuan. Jika terdapat unsur penipuan setelah terjadinya akad, maka akad tersebut secara automatik dianggap batal dan pihak yang kerugian boleh menuntut pertanggungjawaban atau pampasan daripada pihak yang menipu. Yang ketiga, objek yang diakad haruslah objek yang nyata, berbentuk dan sesuai realiti. Contohnya seperti bangunan, rumah, pejabat, motosikal, kereta, mesin, alat-alat berat dan lain-lain. Yang keempat, manfaat objek ijarah haruslah bersifat dibolehkan atau mubah, bukan sesuatu yang diharamkan. Manfaat ini juga harus bisa dikenali dengan jelas dan spesifik agar tidak terjadi kesalahfahaman di kemudian hari. Yang tidak diperbolehkan ialah seperti menyewa pohon untuk mengambil buahnya ataupun menyewa mata air untuk diambil airnya, kerana bukan manfaatnya yang diambil, melainkan bendanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. InsyaAllah pada hari ini saya Muhammad Haris bin Mazlan akan membentangkan sebuah tajuk yang bernama Rukun Ijarah. Rukun Ijarah ini terbahagi pada 5. Antaranya ialah yang pertama, mu'jir, iaitu orang atau barang yang disewa. Mu'jir ialah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, atau mu'jir ialah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan satu pekerjaan tertentu. Yang kedua ialah musta'jir, iaitu orang yang menyewa. Musta'jir ialah orang yang menerima upah untuk melakukan satu pekerjaan, atau musta'jir adalah orang yang menyumbangkan tenaganya atau orang yang menjadi tenaga kerja dalam satu pekerjaan dan mereka menerima upah dari pekerjaannya itu. Yang ketiga ialah objek transaksi, iaitu manfaat. Maksudnya ialah pekerjaan dan barang yang dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas, seperti mengerjakan projek, membadak sawah dan sebagainya. Yang keempat ialah sirah, iaitu ijab dan qabul. Sirah merupakan satu bentuk persetujuan dari kedua-dua belah pihak untuk melakukan ijarah. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama, iaitu mu'jir, untuk menyewakan barang atau jasa, sedangkan qabul adalah jawapan persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh mu'jir. Yang terakhir iaitu yang kelima ialah imbalan atau upah. Imbalan atau upah sebagaimana terdapat dalam kamus
umum bahasa Indonesia adalah wang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Sekian dari saya, Wallahualam. Okay, InsyaAllah kita sambung pengajian kita pada bahagian yang terakhir berkenaan ijarah. Daripada pemahaman yang dibahaskan dalam tajuk ini, apa yang dapat disimpulkan ialah ijarah merupakan satu akad yang mana mengutamakan manfaat hak dalam penggunaan tanpa terjadinya pemindahan pemilikan. Ijarah juga menjadi satu kontrak utama dalam pembiayaan produk perbankan Islam dan banyak membantu dalam pelbagai aplikasi untuk memudahkan sebarang transaksi perbankan Islam. Ijarah memiliki banyak makna daripada pelbagai sudut yang lebih luas, yang tidak hanya membawa kepada makna sewa menyewa barangan. Malah ada juga makna memberi upah dan membayar tugasan yang diberi. Segala apa yang dilaksanakan dalam pelaksanaan tersebut mestilah berpandukan syariat Islam dan tidak terlibat dalam sebarang aktiviti gharar dan syubhah, iaitu syak atau keraguan dalam sesuatu perkara. Justru langkah yang lebih proaktif perlu diambil bagi memastikan prinsip syariah dapat dilaksanakan sepenuhnya dalam ijarah. Akhir kata, Islam ni bila kita nak buat apa-apa dalam muamalat, maka ada kontraknya. Maka kontrak itu kita kena tahu dan kita kena ikut apa rukun dan syaratnya, supaya kita tak terlibat dengan perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Daripada sudut hikmah sewa menyewa ni, kerana kita tahu bukan semua orang boleh membeli rumah secara cash dan perkara yang berkaitan. Tapi dengan sebab adanya ijarah ni, Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan kita menggunakan manfaat dengan perkara yang berkaitan. Mudah-mudahan perbincangan kami ini mudah difahami dan dapat diamalkan dalam kehidupan seharian. Wallahu a'lam.